Baiklah, kita mulakan webinar percuma kita pada malam ini. Webinar percuma ini ditaja oleh GDMFX. Topik pada hari ini adalah analisis teknikal. Hari ini 8. Baiklah, kita mulakan webinar kita pada hari ini. Webinar percuma ini ditaja oleh GDMFX. Topik pada hari ini kita akan ceritakan tentang analisis teknikal. Hari ini 22 Januari 2013. Kita akan bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Komentar anda saya Azfar. Saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia. Mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Terdapat 3 topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu sistem perdagangan, kelebihan dan kelemahannya, dan akhir sekali saya akan tunjukkan satu sistem perdagangan secara live trade. So, di sini anda berpeluang mempelajari satu sistem perdagangan yang saya pernah gunakan sebelum ini. Tanpa membuang masa lagi, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan sistem perdagangan. Apakah itu satu sistem perdagangan? Mari kita lihat. Sebelum itu, ada sedikit introduction. Walaupun di mana anda melihat iklan untuk membeli perisian yang menjanjikan keuntungan, ataupun iklan yang menjual serta isyarat serta keuntungan dengan perdagangan dengan masa yang singkat dengan usaha yang minimum. Iklan-iklan seperti ini boleh membuat sistem perdagangan kelihatan seperti satu penipuan. Ia bertujuan untuk meraih wang anda sahaja. Adakah stereotip ini wajar? Atau bolehkah sistem perdagangan menawarkan kaedah perdagangan yang berdaya maju? Untuk menjawab soalan-soalan ini, webinar hari ini akan menangani soalan-soalan yang saya sebutkan tadi dan mentakrifkan apa itu sistem perdagangan dan apa yang diperlukan untuk membentuk dan melaksanakannya. Jika anda seorang yang berfikiran terbuka atau memikirkan atau mengamalkan sistem perdagangan, ini adalah tempat untuk anda belajar tentang kemahiran dan sumber-sumber yang anda perlukan untuk melakukannya. Sebelum kita mendalami sebuah sistem perdagangan, mari kita lihat beberapa analisis yang paling biasa digunakan sebagai alat teknikal untuk membina parameter bagi satu sistem perdagangan. Antara satu alat teknikal yang digunakan adalah purata bergerak, iaitu moving average, MA, stokastik, pengayun ataupun oscillator, kekuatan relatif ataupun relative strength, kebanyakan menggunakan RSI, Relative Strength Index, dan juga Bollinger Band. Kebanyakan pedagang pada masa ini menggunakan alat-alat teknikal ini dan mencampur adukkannya, mix and matchkannya kepada sebuah sistem yang custom untuk seseorang itu memulakan perdagangannya di dalam forex. Selalunya, 2 atau lebih daripada bentuk-bentuk petunjuk ataupun indikator tadi akan digabungkan dalam penciptaan sistem perdagangan. Sebagai contoh, sistem MA crossover menggunakan 2 parameter purata bergerak, jangka panjang, jangka pendek untuk mewujudkan satu peraturan kepada sistem ini. Sistem ini memberi isyarat untuk membeli apabila MA jangka pendek bertindihan kepada MA jangka panjang. Dan juga menjualnya apabila
sebaliknya yang berlaku. Dalam kes-kes lain, satu peraturan menggunakan hanya satu petunjuk. Sebagai contoh, sistem mungkin mempunyai peraturan yang melarang membeli apabila melainkan kekuatan relatif adalah di atas paras tertentu. Tetapi keadaan ini merupakan bukan suatu sistem perdagangan kerana gabungan semua jenis peraturan yang membuat semua jenis peraturan atau dua atau tiga jenis peraturan indikator akan membentukkan satu sistem perdagangan. Sekiranya menggunakan satu, anda hanya bergantung kepada satu isyarat sahaja. Untuk mendapatkan kepastian yang lebih lagi, anda perlukan dua atau lebih indikator untuk mendapatkan satu bacaan analisis yang lebih sempurna atau lebih tepat. Di sini adalah satu gambar contoh bagaimana satu sistem menggunakan MA crossover. Seperti yang anda lihat, garisan biru dan merah. Biru, merah, hijau. Di mana garisan biru adalah garis harga kepada satu pasangan mata wang. Tapi di sini contoh kepada Microsoft punya stock market. So di sini garisan merah melambangkan satu moving average yang pendek, jangka pendek, iaitu 5 hari. Bermakna kita mengambil 5 candlestick harian berwarna 5 candlestick harian kepada Microsoft punya harga. Kemudian kita letakkan sebagai MA, kita buat pengiraan untuk menjadi satu garisan MA, dan kemudian garisan hijau melambangkan 20 candle daily kepada garisan MA tersebut. Kebanyakan perdagangan yang dilakukan bermula apabila satu pertindihan antara dua MA bertindih. Seperti dalam contoh ini, di kawasan ini, permulaan untuk penjualan akan dilakukan kerana pertindihan antara MA pendek, MA jangka pendek dengan MA jangka panjang. Manakala begitu pula dengan apabila kita ingin membuka satu pesanan belian di sini, MA pendek bertindih dengan MA panjang, maka satu pembelian akan dimulakan di bahagian ini. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain di dalam gambar ini. Kerana kejayaan keseluruhan sistem bergantung kepada bagaimana peraturan melaksanakannya, peniaga sistem ataupun pedagang yang menggunakan sistem menghabiskan masa untuk mengoptimumkan dalam usaha untuk menguruskan risiko, meningkatkan jumlah yang diperolehi setiap perdagangan dan mencapai kestabilan jangka panjang. Ini dilakukan dengan mengubah parameter yang berbeza bagi setiap peraturan. Sebagai contoh, untuk mengoptimumkan sistem MA crossover, seseorang peniaga akan menguji untuk melihat mana purata bergerak 10 hari, 30 hari, dan lain-lain. Dan kemudian mereka melaksanakannya. Mencuba tes sistem mereka kepada demo account, kemudian mungkin akan mencuba kepada real account. Di antara MA crossover yang boleh digunakan adalah seperti MA crossover untuk H1 dan H4. Akan tetapi, pengoptimuman boleh meningkatkan hasil dengan hanya satu margin yang kecil. Ia adalah kombinasi parameter yang digunakan yang akhirnya akan menentukan kejayaan sesebuah sistem.
Maka dengan itu, untuk mendapat satu result yang optimum, kita perlu test dulu sebuah sistem itu sebelum menggunakannya. Baiklah, sebentar tadi kita telah bincangkan tentang satu introduksi terhadap sistem dan satu contoh bagaimana satu sistem itu boleh memudahkan kita untuk membuat satu keputusan dalam melakukan perdagangan. Dan kali ini kita akan bincangkan apakah kelebihan dan kelemahan yang ditawarkan oleh sesebuah sistem perdagangan. Kita bincangkan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Mengapa Anda mahu mengamalkan sistem perdagangan? Kerana ia akan mengambil semua emosi daripada perdagangan. Emosi seperti marah, greed, tamak, fear, takut. Emosi-emosi seperti ini sering dinamakan sebagai salah satu kelemahan terbesar kepada pelabur individu. Kerana apa? Kita tidak mampu mengawal emosi kita sekiranya berlaku apa-apa terhadap akaun kita. Pelabur yang tidak mampu untuk berhadapan dengan kerugian mengikut keputusan mereka. Ini adalah sebagai satu contoh. Dengan berdisiplin, mengikuti sistem pramaju yang baru dites atau dicuba untuk perdagangan sebenar, pedagang sistem boleh melepaskan keperluan untuk membuat apa-apa keputusan sekali sistem dibangunkan dan ditubuhkan. Perdagangan tidak menjadi begitu empirikal kerana pembacaannya adalah automatik dengan menggunakan indikasi yang sebagai contoh tadi kepada MA crossover, kita menggunakan dua indikator MA jangka pendek dan MA jangka panjang. Dengan mengurangkan ketidakcekapan manusia ini, peniaga sistem boleh meningkatkan keuntungan mereka kerana dengan menggunakan sistem, kita telah mengurangkan kadar penggunaan masa kita untuk mengadaptasi atau menganalisa sesebuah market sebelum kita memasuki atau membuat satu keputusan untuk memasukkan pesanan kita ke dalam pasaran. Kelebihan yang kedua yang kita boleh dapati sekiranya kita menggunakan sesebuah sistem adalah ia boleh menjimatkan banyak masa kita sekiranya kita ingin menggunakan sistem yang telah kita test dan mendapat satu keputusan yang baik untuk kita teruskan. Salah satu sistem yang berkesan dibangunkan dan dioptimumkan hanya sedikit usaha yang diperlukan oleh pedagang kerana semuanya dilakukan oleh indikator. Komputer sering digunakan untuk mengautomasikan bukan sahaja generasi isyarat tetapi juga perdagangan sebenar. Pedagang bebas daripada menghabiskan masa untuk menganalisa atau membuat perdagangan. Ini adalah sebagai satu contoh di mana kita menggunakan robot untuk menyelesaikan masalah kita di dalam perdagangan. Tetapi ada risikonya. Sebelum kita pergi kepada penceritaan terhadap sesebuah robot kepada perdagangan, mari kita teruskan topik ini dan bincangkan tentang kelebihan yang ketiga terhadap satu sistem perdagangan, iaitu ia adalah lebih mudah jika anda membiarkan orang lain melakukannya untuk anda. Sekiranya kita tidak mencukupi masa kita tidak cukup untuk melihat kepada akaun kita, semua kerja boleh dilakukan oleh rakan kita. Sesetengah syarikat menjual sistem perdagangan yang telah mereka bangunkan. Syarikat-syarikat lain akan memberikan anda isyarat yang dijana oleh sistem perdagangan dalaman masing-masing untuk bayaran bulanan.
saya nasihati anda agar berhati-hati ketika menerima isyarat ini. Anda haruslah melihat lebih dekat apabila sesebuah keputusan yang dimegahkan itu adalah rekod lama atau baru. Lihat kepada sistem penawaran yang menawarkan percubaan yang membolehkan anda menguji sistem dalam masa yang nyata, real time, dengan menggunakan satu akaun yang real. Jangan pula bergantung kepada sebuah sistem yang menjanjikan keuntungan, tetapi track record kepada sistem itu hanya menunjukkan kepada satu rekod masa lampau dan tidak menunjukkan satu rekod yang live trade ataupun masa nyata terkini. Di situ sekali lagi saya meminta anda supaya berhati-hati sekiranya ingin menerima sesebuah signal isyarat ataupun sesebuah sistem yang memberikan satu isyarat palsu. Kerana di dalam dunia perdagangan ini, risiko adalah anda sendiri tanggung. Anda harus tahu bagaimana untuk mengawal kadar risiko yang anda ingin ambil. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang kelemahan-kelemahan terhadap sesebuah sistem perdagangan. Salah satu kelemahan utama yang ada kepada sistem perdagangan adalah ianya kompleks. Pada peringkat pembangunan, sistem perdagangan ini menuntut pemahaman yang kokoh terhadap analisis teknikal, keupayaan untuk membuat keputusan empirik, dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai bagaimana parameter itu bekerja. Seperti contoh yang awal tadi, kita bincangkan tentang bagaimana kita melihat sesebuah crossover antara MA panjang dan MA jangka pendek. Oleh itu, anda haruslah mengetahui natijahnya dulu dari mana asal-usulnya MA tersebut, bagaimana pergerakan itu boleh berlaku, dan bagaimana pengiraan empirik sesebuah keputusan itu boleh dilakukan. Jika anda tidak membangunkan sistem perdagangan anda sendiri, ia adalah penting untuk membiasakan diri dengan parameter yang membentuk satu yang anda gunakan. Seperti contoh, sekiranya anda menerima satu sistem perdagangan dari saya selepas ini, anda tidak digalakkan untuk menggunakannya terus kepada live account. Saya galakkan anda untuk menggunakannya di dalam demo account terlebih dahulu sebelum memperolehi kemahiran untuk meneruskan penggunaannya di dalam account real. Untuk memperolehi kemahiran ini, semuanya boleh menjadi suatu cabaran. Dengan itu, ini adalah salah satu kelemahan sekiranya kita tidak menggunakan sistem perdagangan. Dan akhir sekali, kelemahan kepada sistem perdagangan adalah anda mesti mampu untuk membuat andaian realistik dan berkesan menggunakan sistem tersebut. Peniaga sistem atau pedagang yang menggunakan sistem mesti membuat andaian realistik tentang kos urus niaga. Ia akan terdiri daripada beberapa kos komisen. Perbezaan antara harga pelaksanaan dan harga mengisi adalah sebahagian daripada kos urus niaga, iaitu spreads antara harga bid dengan harga ask. Ingatlah, ia sering mustahil untuk menguji sesebuah sistem yang dengan tepat. Ia menyebabkan tahap ketidakpastian apabila membawa sesebuah sistem itu ke dalam real account. Masalah yang berlaku apabila keputusan simulasi yang sangat berbeza daripada keputusan sebenar dikenali sebagai kemerosotan. Masalah ini adalah faktor utama ataupun kita panggil sebagai satu roadblock utama kepada sesebuah sistem perdagangan. Sebagai contoh, sekiranya kita menggunakan sesebuah sistem perdagangan dan mengamalkannya di dalam account real kita, kita mungkin akan mendapati satu bacaan yang biasa orang kata sebagai repaint ataupun pengecatan semula
di mana sebagai contoh sebuah RSI, Relative Strength Index, mungkin menunjukkan satu pergerakan ke atas, tetapi pada natijahnya ia berubah sekiranya pergerakan market berubah pada ketika itu. Dengan itu, anda seharusnya memahami dulu sesebuah sistem dan mengamalkannya, mendapatkan pengalaman menggunakannya agar anda mengetahui di mana anda perlu ambil keputusan untuk menarik semula pesanan anda atau membuka pesanan baru atau membuka satu pesanan yang menambahkan lagi nilai. Untuk satu pembangunan sistem menjadi tugas yang memakan masa. Satu pembangunan sistem sendiri memang akan mengambil masa seseorang. Banyak masa boleh pergi ke dalam untuk membangunkan sistem perdagangan untuk mendapatkan ia berjalan dan berfungsi dengan betul. Merangka sesebuah konsep sistem dan meletakkan ia ke dalam amalan akan melibatkan banyak ujian dan mengambil masa. Ujian tersokong historikal mengambil masa beberapa minit, bagaimanapun ujian sahaja tidak mencukupi. Bermakna, ujian sokongan historikal ini bermakna kita menggunakan sejarah-sejarah lampau. Pergerakan masa-masa yang lampau. Pada bulan lepas, minggu lepas, tahun lepas, kita menggunakan chart pada bulan lepas, minggu lepas ini untuk menganalisa apa yang boleh dikaji terhadap sesebuah sistem. Tetapi ujian ini saja tidak mencukupi. Sistem sewajarnya didagangkan dalam masa sebenar untuk memastikan kebolehpercayaannya. Kita haruslah menggunakan sistem tersebut di dalam real time. Bukan sahaja menggunakan historical data. Oleh itu, akhir sekali, kemerosotan boleh menyebabkan peniaga untuk membuat semakan beberapa sistem mereka walaupun selepas penempatan. Ini bermaksud satu kemerosotan ataupun slippage ataupun records boleh membuat kita peniaga pedagang untuk membuat semakan beberapa sistem mereka sebelum mendapat satu penempatan untuk meletakkan satu pesanan ke dalam pasaran. Maka itu, mari kita bercerita sedikit tentang satu kisah robot yang digunakan di dalam pasaran. Kebanyakan robot yang dijual di pasaran online ataupun offline bagi saya adalah sesuatu yang tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Kerana sesebuah robot itu yang pertama sekali dijual dengan harga yang tinggi, menjanjikan pulangan yang tinggi. Mereka menunjukkan historical data yang menunjukkan keuntungan yang besar. Tetapi kadang-kala robot-robot ini tidak boleh digunakan lagi di dalam pasaran sebenar. Kerana pasaran sebenar berubah trennya setiap tahun. Bahkan ada yang berubah setiap 3 bulan, 4 bulan, dah berubah tren. Lagipun, robot tidak mempunyai perasaan sekiranya ingin membuka atau menutup sesebuah pesanan. Robot tidak tahu bagaimana untuk melihat signal itu adalah satu signal yang valid atau invalid. Kerana sekiranya satu sistem ataupun satu indikator itu repeng, robot tidak tahu bagaimana untuk menutup semula satu pesanan yang telah dibuka apabila satu indikator telah menunjukkan satu pesanan itu untuk dibuka. Anda harus berhati-hati sekiranya Anda menggunakan robot. Kerana mengikut pengalaman seorang rakan saya, dia menggunakan robot ini. Robot ini yang dia gunakan telah memberikan dia banyak keuntungan. Akan tetapi, sekiranya sesebuah internet connection
ataupun sesebuah brokerage ataupun MetaQuartz telah detekkan sesebuah robot itu menggunakan satu sistem yang tidak dibenarkan, maka sesebuah robot itu akan di-ban oleh MetaQuartz. Baiklah. Seterusnya, saya akan berikan anda sedikit live trade mengenai satu sistem perdagangan. Hari ini saya akan bincangkan tentang satu sistem perdagangan yang boleh anda gunakan. Saya akan berikan satu contoh kepada Euro USD. Baiklah. Mari kita lihat kepada carta GDMFX. Di sini saya akan memberikan anda satu sistem perdagangan yang dinamakan sebagai sistem MARS, M-A-R-S. Sekiranya anda ada pen dan pensel, anda boleh tuliskan nota untuk sistem ini. Sistem MARS yang saya akan tunjukkan ini, saya telah gunakannya selama beberapa bulan dan ia memberikan satu profitability yang agak selesa. Dan ia bergantung kepada anda bagaimana untuk menggunakannya. Tetapi untuk bagi pendapat saya suka menggunakannya kepada time frame H1. Baiklah, kita mulakan. Pertama sekali, right click di bahagian screen ini. Klik kepada properties. Di sini saya suka mengubah sedikit setting yang ada di dalam ni. Saya akan padamkan grid. Show period separator, tikkan. Tikkan kepada show as line. Tikkan kepada shift. Pilih kepada candlestick. Baiklah. Kemudian, pergi kepada colors. Kita ubah sedikit colors di sini agar mudah pembacaan yang kita lakukan. Bar up, kita letakkan sebagai line. Bar down, kita letakkan warna merah. Bull candle, letak sebagai hijau. Dan bear candle, kita letak warna merah. Setelah kita lakukan pertukaran ini, klik pada OK. Dan anda akan melihat candlestick anda seperti ini. Di dalam sistem yang saya akan ceritakan ini, sistem MARS ini, terdapat 4 indikator. Indikator bukan custom punya, indikator yang telah ada di dalam MetaQuartz kita, di dalam MT4 kita. Bermakna kita hanya perlu edit sedikit terhadap indikator tersebut. Okey. Yang pertama, kita insertkan, klik pada butang insert di sini, insertkan indikator, pergi kepada trend, dan klik pada moving average. Baiklah, pertama sekali, moving average yang kita perlukan adalah moving average 5.
kita tukarkan simple kepada exponential. Di bahagian MA method, kita ubah simple kepada exponential. Shift tiada perubahan. Apply to close. Style kita ubah warnanya kepada merah. Dan klik OK. Ini indikator pertama kita. Seterusnya, insertkan indikator perkara yang serupa, MA. Kita gunakan exponential MA 10. Kemudian klik OK. Di sini anda sukar melihat pertindihan sekiranya pertindihan itu berlaku. Maka dengan itu, anda boleh mengubah warnanya. EMA 10. Kita ubah warna menjadi biru. Manakala EMA merah tadi 5, kita tukarkannya kepada warna kuning. Di sini pertindihan adalah lebih ketara kelihatan. Baiklah, seterusnya kita akan letakkan insert indicator pada oscillator. Kita klik pada Relative Strength Index, RSI. Dengan RSI ini, kita tambahkan satu level. Ini. Level 50. Klik pada butang Add. Typekan nombor 50. Dan parameters. Apply to close. Kita tidak ubah apa-apa. RSI yang kita gunakan adalah 14. Kita tidak ubah apa-apa. Cuma warna kita ubahkan. Saya ubahkan warna hijau. Light. Saya ingin ingatkan anda sekali lagi. Tambah satu nilai 50 di dalam RSI tersebut. Kemudian klik pada butang OK. Dan setting yang terakhir, kita perlu menambah satu lagi stokastik. Satu indikator yang dinamakan stokastik ke dalam sistem ini. Kita ingin menambah stokastik itu di dalam window ini. Sekali dengan RSI. Caranya adalah bagaimana? Seperti ini. Klik pada navigator. Di dalam navigator, kita open plus ini. Openkan file indicator. Di sini kita boleh cari stokastik oscillator di bahagian bawah ini. Dragkan stokastik oscillator ini kepada window RSI di bahagian bawah. Di sini kita tidak ubah apa-apa parameters. Gunakan parameters yang seperti biasa. 1533. MA method kita ubah kerana kita menggunakan MA method exponential. Gunakan exponential. Kemudian di bahagian colors, keadaan asal Y adalah titik seperti ini. Kita ubahkan kepada titik lurus, garisan lurus. Main kita ubah colornya kepada kuning.
signal kepada merah. Dan klik pada butang OK. Di sini anda akan mendapati stokastik dan RSI adalah pada window yang sama. Sekiranya anda menggunakan cara ini, contohnya macam ini, kalau anda letakkan stokastik seperti ini, sebagai contoh, kita klik saja OK. Stokastik akan keluar di bahagian bawah ini. Bermakna terdapat 3 window ada di depan anda. Dengan cara yang kita ceritakan sebelum ini, dengan cara drag sahaja indikator itu daripada bahagian navigator, maka indikator itu tidak bertindih. Ia akan bertindih dan tidak akan menjadikan 3 window di sini. Baiklah, itu adalah setting-setting yang kita akan gunakan untuk sistem perdagangan ini. Seterusnya, bagaimana kita ingin memulakan perdagangan dengan menggunakannya? Caranya seperti ini. Syarat pertama untuk memasuki pasaran adalah pertindihan antara MA pendek dan MA panjang. Seperti contoh ini. Di harga ini. Okay. Di sini kita boleh mula menjual sekiranya ia bertindih. Satu lagi syarat yang perlu kita ikuti adalah lihat pada RSI di bahagian bawah ini. Pastikan RSI menunjuk ke bawah dan bertindih ke bahagian bawah paras 50. Ini adalah satu signal yang valid untuk sell. Di zone ini. Setelah kita memasuki perdagangan di kawasan ini, sebagai contoh, kita memasuki perdagangan di kawasan ini. Ubah color kepada putih. Okay. Sekiranya kita memasuki pesanan di kawasan ini, stop loss kita akan letakkan di atas ini. Dan bila kita ingin menutup semula pesanan kita ini, syaratnya adalah mudah. Sekiranya kita ingin menutup pesanan yang kita buka di sini, kita tunggu sehingga MA bertindih semula. Sekiranya pertindihan MA itu tidak berlaku semula, kita hold sahaja pesanan kita. Dan kita harus melihat kepada RSI di bahagian bawah. RSI tidak sepatutnya bertindih ke atas paras 50. Dalam contoh ini, kita akan menutup pesanan di bahagian ini. Kerana satu pertindihan berlaku. Di sini kita boleh menerima berapa? 56 pips keuntungan. Untuk masa sekarang, kelihatan MA masa pendek akan bertindih dengan MA sepanjang. Kita lihat di sini, stokastik RSI menunjukkan arahnya ke bawah dan bertindih ke bawah. Sini ada satu entry. Kita boleh masukkan entry di sini. Entry sell. Terus saja masuk sell.
Untuk money management, kita akan bincangkan pada hari esok, money management. So, hari ini kita tunjuk sahaja bagaimana untuk entry sistem ini. Setelah kita masuk di sini, sell, letakkan stop loss di bahagian atas ini. Ini adalah stop loss kita. Ini adalah paras 352. Ini adalah contoh entry sekiranya kita ingin menggunakan sistem ini. Pertama sekali pastikan MA, kedua MA akan bertindih. Yang kedua, pastikan RSI akan jatuh di bawah bahagian 50. Dan yang ketiga, pastikan stokastik tidak berada dalam keadaan overbought dan oversold. RSI sepatutnya, seperti contoh di belakang ini, sepatutnya RSI berada dalam keadaan menunjuk ke bawah. RSI menunjuk ke bawah, stokastik juga menunjuk ke bawah, dan pertindihan berlaku, maka ini adalah satu entry yang valid untuk sell. Begitu juga di sini, pada pagi tadi, satu signal crossover MA di sini, dan satu signal crossover RSI di sini, beserta stokastik menunjuk ke atas. Maka ini adalah satu entry buy bagi saya yang cantik. Buy di sini. Dan close mungkin di sini. Setelah kita melihat RSI itu cross ke bawah, maka kita akan pilih untuk closekan pesanan yang kita buka tadi. Contohnya di sini. Kita close semula pesanan di sini. Nah, itu kita boleh memperolehi sebanyak 18 pip pada hari ini dengan menggunakan sistem ini. Satu contoh lagi di belakang ini, kita boleh lihat satu pertindihan EMA 5 dengan 10 di sini, pertindihan EMA 5 dan 10. Kemudian di bahagian bawah kita boleh lihat RSI telah naik ke atas daripada paras 50, dan dua line stokastik ini menunjuk ke atas. Dengan itu, ini adalah satu entry buy. Kita boleh entry di sini. Dan stop loss kita boleh letakkan di sini. Kadar keuntungan kita akan berhenti ataupun close order ini sekiranya RSI yang di atas ini berubah arah ke bawah dan kedua MA telah bertindih. Maka itu kita akan close pesanan di sini. Kadar keuntungan yang kita boleh perolehi adalah 72 pip. Inilah serba sedikit tips daripada saya tentang satu sistem perdagangan yang dinamakan MARS. Dalam sistem perdagangan ini, Anda hanya perlu menggunakan indikator-indikator yang tersedia di dalam MT4 Anda. Anda tidak perlu mencari indikator di luar sana, indikator custom yang di luar sana. Anda hanya perlu menggunakan indikator yang sedia ada dan ubah sedikit nilai yang ada di dalam indikator tersebut
dan gabungkan 4 indikator yang saya katakan tadi. MA, kita gunakan 2 tahap MA, EMA, exponential MA, 5 dan 10, RSI yang standard, tapi kita tambah kepada line 50, dan stokastik. Stokastik gunakan stokastik standard, tetapi gunakan nilai moving average exponential tadi. Cara memasuki seperti biasa, cross EMA kita masuk dengan syarat RSI telah crossover tahap 50. Bagaimana untuk close? Tunggu kepada RSI tersebut cross semula tahap 50 tersebut itu, ataupun tunggu tahap MA itu cross di bahagian ini ataupun di bahagian ini, sebagai contoh. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dan perhatian anda untuk webinar pada hari ini. Saya harap anda semua boleh mendapat profit yang konsisten di dalam perdagangan. Semoga contoh ini boleh membantu anda untuk membuat keputusan dalam perdagangan. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk satu topik money management hari esok, 8 malam hingga 9 malam seperti biasa. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam.